Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi, saya Azwat. Kali ini saya nak berbincangkan satu lagi topik yang hangat lah, topik yang kontroversi, iaitu untuk mengenal gitar asli dan palsu ataupun kita panggil fake. Dan sekaligus saya nak juga perjelaskan penggunaan terma-terma yang kita biasa gunalah dalam bila kita bincang pasal gitar ni asli, gitar ni ori, gitar ni palsu ataupun gitar ni fake. Okey, jadi untuk memahami tentang bagaimana sesuatu gitar tu gitar asli ataupun palsu, kita kena faham dah daripada awal. Kita faham tentang jenis-jenis keluaran gitar yang ada dalam pasaran sekarang. Setakat yang saya punya kajian dan saya pemahaman, boleh kata ada dalam pasaran sekarang ada 6 kategori lah. Saya simpulkan kepada 6 kategori keluaran gitar yang ada dalam pasaran sekarang. Okey, yang pertama ialah gitar asli lah, memang gitar asli yang dibuat di negara asal. Ini paling mudah lah. Bila kita kata gitar yang asli, gitar tu dibuat oleh pengeluar tu sendirilah. Gitar Fender dibuat oleh Fender, gitar Gibson dibuat oleh Gibson, gitar Ibanez dibuat oleh Ibanez, dan begitulah seterusnya. Jadi yang gitar-gitar yang saya masukkan ni untuk kategori yang pertama ni yang dibuat di negara asal lah. Maknanya Fender dibuat di USA, made in USA. Gitar Gibson juga made in USA, dan gitar Ibanez made in Japan. Jadi kita faham, ini satu kategori yang pertama lah untuk kita faham gitar, untuk mengenali gitar yang dipanggil gitar asli. Okey, yang kedua, gitar asli juga gila gitar yang jadi keluaran OEM. Kita selalu cakap OEM, Original Equipment Manufacturer. Ini ialah satu produksi outsourcing. Kalau perkataan outsourcing ni kita maksudnya pembuatan tu dipindahkan negara luar, sebab negara asal kita dah makin mahal. Sebab tu gitar yang daripada gitar Fender USA, Gibson USA mahal, Ibanez Jepun mahal. Dan outsourcing yang pertama di dalam industri gitar OEM yang awal-awal kerana nak jimatkan kos ialah bermula di Jepun. Jadi untuk kategori gitar OEM ni boleh ada dua kategori jugalah. Satu kerana kategori gitar yang dikeluarkan di negara OEM di negara luar atas untuk penjimatan kos. Jadi muncullah model Fender yang dibuat di Mexico, kilang Fender di kilang Fender betul di Mexico, kilang OEM lah, tapi dengan nama Fender jadi Fender Mexican Fender. Dan satu lagi contoh ialah Japanese Fender ataupun ada kat Japanese Gibson. Dan kalau Fender di Jepun ni dia punya OEM, kita tahu lah macam Tokai Gaki, Tokai Gaki, Fuji Gaki, Dyna Gaki, itu pembuat gitar Fender, Japanese Fender. Dan juga Greco, mungkin Greco pun ada buat Gibson yang Jepun. Sebab tu ini adalah OEM yang berkualiti lah. Kalau kita tak dapat yang betul-betul daripada US yang agak mahal, kita akan dapat OEM yang di Jepun, sekali orang Jepun lah, Jepun yang utama sekali lah. Ada sejarah yang nanti saya sambung, saya akan cerita. Okey, untuk kategori kedua yang OEM ni ialah untuk jenama-jenama sub-brand, sub-jenama kepada jenama-jenama besar. Contohnya seperti Squier by Fender, Epiphone by Gibson. Jadi Squier setakat ni Squier dimulakan, dia dibuat di kilang OEM di China, dan kemudiannya ada Squier dibuat di Indonesia. Begitu juga Epiphone ada juga dibuat di China. Bahasa sekarang memang dibuat di China. Saya tidak pasti, mungkin satu kali kedua pun mungkin Epiphone pernah dibuat di Korea juga. Tapi dengan hitungan harga sekarang pun boleh kata dengan harga mampu milik ni, saya rasa memang China dan juga Indonesia lah untuk dapat harga yang sekarang lah, yang mampu milik. Dan juga ada juga untuk model yang mampu milih lah, model budget. Macam Ibanez, dia tak ada jenama lain, dia cuma ada siri dia lah, dia ada Geo. Geo tu macam Squier lah, Squier oleh Fender, Epiphone oleh Gibson, dan juga Geo. Jadi macam yang kilang-kilang ni kan, pada mulanya apabila masa awal ni kita kata beli di Jepun, tapi pun dengan US ni kita anggap sebagai satu setanding lah kualiti. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata masuk ke Jepun, ada sejarahnya kenapa. Kadang-kadang Jepun pun boleh lawan
boleh melawan kualiti di US. Jadi OEM yang sub-brand ni tu kita ada dibuat oleh kilang di Korea. Kalau di Korea ada 3 yang memulakan, boleh kata di Korea yang OEM yang boleh kata menguasai dunia OEM sekarang untuk gitar ialah Sami dan juga Chord dan juga satu lagi World Music Instrument. Macam gitar-gitar OEM ni kita ada macam Squier tadi, Squier dibuat di China, Squier dibuat di kilang Chord di Indonesia. PV pun ada, PV yang murah dibuat oleh kilang Sami di Indonesia. Lepas tu adalah macam PRS pun, PRS SE OEM di Indonesia, tapi dia memang kilang Chord tu special sikit, hanya buat untuk PRS SE. Itu satu contoh OEM. Jadi PRS SE memang murah sedikit, tapi ialah dia yang murah sedikit daripada PRS yang made in USA. Itu tujuan OEM, itu daripada kategori yang pertama lah. Dia outsourcing untuk model yang harga murah, sama ada model untuk nama yang sedia ada tapi murah, ataupun untuk sub-brand. Okey, itu kategori yang tadi kita kata yang asal, negara asal, OEM. Ketiga, dua OEM. Sekarang untuk kategori ketiga ialah apa yang dipanggilkan sebagai kategori generic copy. Orang kata kita kopi kan, macam kita akui okey, di dalam gitar ni okey, bermulanya kopi gitar ni bermula daripada perusahaan gitar di Jepun. Jadi pada awal 60-an ke 70-an, apa yang dipanggil sebagai Japanese lawsuit era. Masa ini bermulalah kilang-kilang Jepun, dia keluarkan gitar, dia tiru design bulat-bulat, ditiru Gibson, ditiru Fender lah, masa ketika itu Gibson dan Fender ditiru, dia letak nama dia. Sebab tu ada yang kata Japanese lawsuit era, era gitar Jepun kena saman, disaman Macam satu contoh yang popular, contoh gitar Ibanez. Dia punya headstock tu yang apa yang kata Gibson yang open book tu, Gibson yang lambang dia buku terbuka dekat headstock Gibson tu. Jadi Ibanez ada tiru. Jadi ini antara kes yang popular lah. Ibanez disaman. Jadi kerana disaman tu, jadi akhirnya mereka sama ada keputusan mahkamah pun atau dia luar mahkamah, akhirnya diselesaikan dengan Ibanez tukar dia punya stok. Dan pada ketika ini, bila Jepun banyak keluar, Jepun masa 60-an ni, Beatles apa semua kan, banyak gitar dari Jepun ni, jadi budak-budak Jepun pun selalu beli. Zaman tu pun 60-an kan, Beatles apa semua. Jadi memang popular lah, memang laku sampai gitar-gitar Jepun ni pun dia jual di US. Itu yang terganggu Fender dengan Gibson tu sampai dia saman. Jadi bila dia dah saman, jadi kira settle, tukar head stock. Tapi gitar masa ni boleh kata sangat berkualiti, sometimes boleh adalah pendapat kata lebih baik. Jadi bila dah settle macam tu, tukar head stock, akhirnya kerana kemampuan kilang-kilang Jepun ni, bagusnya mereka dulu lanun cetak rompak design orang, letak nama sendiri, hingga sampai mereka jadi OEM yang pertama kepada kilang Gibson dan Fender. Sebab tu macam kilang Fender Jepun dibuat oleh Tokai adalah OEM kepada Fender Jepun, dan akhirnya ada berjenama di sendirilah. Dan Fujigen ialah pembuat gitar Ibanez, ataupun Matsumoto dulu buat gitar Aria. Tu semua tiru Fender dulu. Jadi bila zaman Japanese lawsuit era ni, kadang-kadang kalau orang lama dia akan cari gitar ni, saya nak cari gitar yang Japanese lawsuit era, keluarlah Aria Pro 2 yang lama, Ibanez dulu, Gibson, Ibanez yang tiru Gibson, Fujigen yang tiru Gibson, Fender yang Tokai dulu. Tapi kalau Fender lah. Dan apa yang gitar yang lagi satu tu, banyaklah Aria Pro. Jadi ini yang kita panggil Japanese lawsuit era. Jadi bila munculnya budaya ini kopi, ketika itu benda ni masa dahulu dari segi sudut harta intelek pada benda ni kebanyakannya tidak dikuatkuasakan sangat. Pemegang hak milik harta intelek dulu masa tu ialah macam Fender ataupun Gibson sampai sekarang lah kita nampak bentuk yang sering ditiru ialah Fender Stratocaster, Fender Telecaster dan Gibson Les Paul 3 tu. Sekarang pun PRS pun tiru. Jadi ini bentuk-bentuk yang orang kata Tele-style, Strat ataupun Super Strat atau Les Paul style. Jadi pada masa itu, inilah dia panggil kopi. Pada awal-awalnya sebenarnya gitar kopi ni boleh dikira tidak sah.
tidak sah, memang you tidak mendapat kebenaran. Kemudian lah sebab tu disaman, akhirnya dia cuba settle, tukar nama, dan kemudiannya pun jadi pengeluar, jadi kilang OEM untuk model-model edisi Jepun kepada brand-brand di US. Jadi setelah sekian lama, jadi kalau ikut perkembangan undang-undang sekarang, trademark ni okey, bila kata trademark adalah berkenaan dari segi jenama dan juga bentuk gitar tu, tetapi tidak pernah ditetapkan secara betul boleh atau tidak. Orang main buat je, dan pemilik pun Fender, dia macam bincang settle, okey kita buat. Tetapi okey, bermula tahun 2003 ni mungkin dah tukar bos ke tukar apa ni 2003, dan akhirnya ke 2009 ni kes mahkamah di US, Fender telah Fender telah memfilekan trademark di trademark office di US. Jadi dia punya proses daripada tahun 2003-2009 untuk trademark bentuk Telecaster dan bentuk Stratocaster, dan juga precision bass. tiga model dia nak trademark. Jadi apa berlaku daripada 5 tahun kat trademark office pun macam court juga, dia kena push your case. Dan apa kata, sesuatu yang boleh membatalkan trademark ialah benda yang generik, telah terbuka kepada orang lain, telah masuk public domain. Jadi keputusan mahkamah trademark office, pejabat trademark, ialah Fender tidak ada trademark terhadap bentuk Stratocaster dan juga bentuk Telecaster, bentuk precision bass, kecuali headstock, kecuali neck. Sebab itu mungkin atas dari segi perkembangan cara mereka settle dululah. Masa awal dia settle dengan yang Ibanez dulu, dengan Matsumoko semua, Fujigen dengan Tokai dulu, dia suruh tukar headstock. Jadi bila benda, kadang-kadang trademark ni memandang dari segi sikap kamu dulu lah, sikap syarikat dulu, dia punya cara tindak balas terhadap tu. Jadi boleh dikatakan lambat jugalah untuk mengeluarkan kasa trademark. Dan apabila you ada penyelesaian dengan OEM dengan Jepun yang dulu sebenarnya tiru dia punya, jadi benda tu telah dianggap sebagai generik. Ni boleh faham lah maksud generik, biasa, sudah serupa, sudah jadi macam kata tidak lagi unik, generic copy. Jadi akhirnya sebab itulah kita kata generic copy. Jadi bila generic copy ni, dia tidak melanggar undang-undang. Jadi bila kita jumpa macam gitar-gitar lain lah, gitar boleh kata gitar yang gitar super strike, gitar Ibanez, gitar Yamaha ke, gitar Aria ke, mana-mana gitar lah, gitar chord ke, PV ke, yang semua bentuk yang Harley Benton ke, yang guna bentuk tu generic copy tu, mereka bukan dianggap sebagai gitar palsu. Mereka ada nama lain, mereka adalah gitar copy lah. Ini copy Les Paul, ini copy. Jadi kita fahamlah maksudnya gitar copy. Mereka bukan gitar haram. Mereka telah melainkan dari headstock kena tukar. Jadi sudah ada distinktif. Jadi bentuk Stratocaster tu dah anggap, kalau dalam dunia ni dah anggap sebagai generik sangat. Bukan lagi kita akui, dunia mengakui ini adalah Stratocaster, Fender yang buat, tetapi sudah jadi generik atas perkembangan sejarah juga masing-masing lah. Japanese lawsuit era, sikap diorang, tidak balas diorang. 2003 baru nak filekan trademark, tidak lepas trademark kecuali headstock. Sebab tu kadang kita jumpa Stratocaster, dia akan lari, dia akan tak sama ke headstock. Dia akan lari berapa inci, lari berapa sentimeter pun sudah anggap lepas daripada kesamaan. Sebab tu gitar-gitar lain, Harley Benton ke, chord ke, PV ke, Aria ke, macam nak tiru ke, tukar. Macam PV cantik, ada harpoon sikit. Aria kadang diguna macam gitar tradisional Jepun tu, macam Jepun punya apa namanya, instrumen Jepun yang string tu, macam ala macam Jepun punya headstock. Chord ada sikit, Yamaha pun ada sikit bengkok sikit. SX yang ada serupa sikit, SX Cina. Itu yang neck, dia tiru neck headstock tu. Itu yang tengoklah, yang lepas tak lepas lah SX tu, kita tak tahu perkembangan dia. Jadi itu satu kategori lah, generic copy. Jadi generic copy, gitar copy masih boleh dianggap sebagai gitar asli keluaran syarikat yang tu lah. Itu generic copy. Okey, yang tadi apa tadi, kita asli OEM, kita negara asal, kita OEM, generic copy. Okey, yang keempat ialah kita apa? Yang keempat apa yang dikatakan custom shop.
Custom shop ni, okey, perkataan custom ni memang banyak jugalah disalahguna sampai satu tahap kadang-kadang ada yang menyamakan custom tu sebagai gitar yang fake lah. Jadi sebenarnya status gitar custom ni kita kena faham lah maksud gitar custom tu, antara dia boleh jadi sah dan tidak sah. Okey, custom ni, bila kita kata gitar custom ni, masuk custom tu apa? Customize. Dia customize. Customize, apa maksud customize tu? Ikut itu kesesuaian, diubah suai. Jadi dia tak sama macam kita beli gitar kita ubah sendiri. Ni gitar custom. Contoh gitar custom ni dalam dunia sekarang boleh terbagi pada dua jugalah. Satu ialah official custom, official brand custom, dan satu lagi custom shop. Jadi official custom ni macam kita tengok, kita beli, kita dah ada dalam pasaran. Custom ni dia bukan macam kita beli dah ready made. Dia tempahan, kita tempah ikut apa spesifikasi kita nak. Jadi contohnya macam kalau official custom shop macam tu lah, macam gitar Fender, gitar Gibson, kita ada Gibson Les Paul custom. Kita custom dengan pengeluar sendiri. Kita minta kat Gibson, kita nak siri custom, Ibanez custom. Contoh kita ada Fender Stratocaster Player Series, Fender Stratocaster Professional Series. Lepas tu atas lagi kita ada Fender Stratocaster Custom Series. Maksudnya daripada apa semua spesifikasi yang Fender ada, kita order, kita minta kat website apa, kita minta nak spesifikasi ni, jadilah kita Fender Custom yang dibuat oleh Fender ikut tempahan, bukan yang ambil daripada kedai terus siap, tidak. Kita ikut apa kedai kita, itu Fender. Sama macam Ibanez Prestige ke Ibanez Premium, ya, ada Ibanez Prestige Custom lagi. Begitu juga gitar Gibson Les Paul Custom, ada lagi kita nak ubah. Itu custom yang official daripada pengeluar. Satu lagi ialah custom shop. Okey, custom shop ni, budaya masa 70-an dulu kan, munculnya custom shop ni kan. Ialah pasal ada banyak orang yang belajar gitar, technician ni, luthier, dia buat gitar sendiri. Asal custom shop ni, contoh custom shop yang popular lah. Asal-usul custom shop yang asal ialah macam Schecter Guitar Research. Schecter ni asalnya mula-mula dia buka, dia macam kedai lah kat California, kedai ke kilang ke kedai lah kan, shop. Dia sebenarnya dia keluarkan replacement part. Jadi bila orang beli gitar, kadang naik rosak ke apa benda rosak, jadi nak ganti susah. Jadi sebenarnya dulu tak ada, Gibson Fender tak ada replacement part sebenarnya, bukan industri dia, memang tak ada. Nanti saya cakap kita pasal replacement part. Jadi Schecter ni dia buat body, dia buat replacement part, semua boleh ganti. Jadi daripada kita patah gitar, kita beli baru, kita ganti neck ataupun kita ganti body, nak tukar body. Jadi Schecter bisnes dia ni, dan pada awalnya dia memang banyak compatible dengan Fender lah, dia suka Fender. Jadi dia tidak pernah jual gitar sendiri, dia jual replacement part orang beli. Cuma selepas beberapa tahun barulah dia assemble sendiri, keluarkan gitar dia custom shop sendiri. Inilah yang custom shop yang betul-betul naik ke zaman California ni, Schecter Custom. Lepas tu dia punya custom tu dia memang expand lah. Tapi custom ni, custom letak nama sendiri lah. Custom ni sampai satu tahap dia punya ikut tempahan, dia limit masa dia baru nak naik tu 40 unit saja dalam sebulan. Jadi custom shop macam ni, dia punya ciri-cirinya sama ada bila kita buat custom, walaupun design dia memang tiru Fender, dia sama ada you tidak letak nama, tak ada jenama, kosong, ataupun nama kedai lah. Jadi bila ada gitar custom yang Schecter yang awal, ada tulis Schecter lah. Dan masa era Schecter, sebelum dia jadi kilang, sebelum dia jadi besar-besaran, masa dia masih custom shop di California, dia 40, masa zaman 40 unit sebulan. Inilah US series yang orang cari-cari, Schecter yang ni. Walaupun memang design Fender, ini yang orang nak cari, mahal beribu-ribu, berpuluh ribu. Ini yang mahal. Dan kemudian Schecter pun buat macam mungkin ada kilang ke mana, dia set up balik, bukan lagi 40 unit sebulan. Masa tu pun itu pun memang kualiti yang tinggi lah. Memang Schecter ni memang bukan memang orang yang mampu sikit lah untuk berbelanja beli gitar Schecter.
Schecter sebab dia dah boleh kata lebih mahal daripada Fender dan juga Gibson. Jadi ini yang muncul custom tu. Dan bila kita kata ni satu contoh lah custom shop yang Fender Schecter kemudian dia jadi besar, itu satu contoh. Dan sekarang pun masih ada custom shop yang macam kalau kita tengok kat yang popular lah, dia custom ikutlah dia nak tiru design mana, macam Hello Guitars, Hello Gitar, Aviator Gitar, Balaguer Gitar, ni tiga lah saya ingat. Hello Gitar, Aviator Gitar, Balaguer Gitar, ni semua adalah gitar custom. Gitar custom yang ikutlah spesifikasi. Kalau kita tengok website dia orang, tak ada gitar dah siap, dia kena minta saya nak naik macam ni, nak framework macam ni, tu masuk gitar custom. Kita naik berapa, nak pick up ni demi tempah sebulan baru siap dapat gitar custom. Custom shop. Jadi custom ni kalau Hello lah, Hello gitar lah, Aviator gitar lah, Balaguer gitar lah, Schecter lah. Jadi gitar custom ni ialah gitar asli lah untuk kedai yang tu, melainkan kita nama dia kedai ataupun dia kosong, melainkan tiba-tiba dah custom letak nama Fender Gibson, itu dah jadi gitar fake. Tak kisahlah kualiti tinggi macam mana pun, dia tetap fake ataupun panggil replika. Ini pun perkataan yang sering di abuse. Bila kata replika, kalau kita kata custom boleh jadi replika. Bila kata custom, saya nak 100% macam Fender Stratocaster Professional Series, tetapi kita pandang nama. Ya, boleh kata replika lah, replika yang tidak fake, replika yang fake. Custom lah, alat yang betul ialah gitar custom. Itu kena faham lah. Gitar custom. Itu kategori apa dia? Kategori keempat. Dan kategori yang kelima lah, gitar dalam market, yang kita tahu dalam market ialah under license. Ini under license pun sering disalah guna lah, perkataan masuk under license. Kita cakap tadi ada yang buatan negara asal, OEM, generic copy, custom shop, under license. Under license ni sebenarnya lebih merujuk kepada under license, merujuk kepada replacement part sebenarnya. Gitar pengeluar replacement part, pengeluar spare part, mengeluarkan body dan neck yang compatible kepada Fender, Gibson, semua tu. Jadi apabila kadang-kadang ada orang salah erti, dia kata walaupun ialah maksudnya tetap sah di sini undang, bila dia kata chord dengan Sami under license, chord dengan Sami under license, Squier under license, Gibson, Epiphone under license, PV semua. Tidak tepat. Mereka adalah OEM. Bila mereka buat untuk orang, itu tetap gitar, bukan under license. Itu kita tempah kat dia, memang dia adalah vendor OEM kepada Fender, OEM kepada Squier, kepada Epiphone. Itu tetap gitar Epiphone, tetap gitar Squier. Dia tidak akan jadi gitar chord, dia tidak akan jadi gitar Sami. Begitu juga bila Sami keluarkan gitar dia, gitar Sami Greg Bennett, tu yang memang klasik lah. Sami Greg Bennett keluarkan gitar chord, itu adalah gitar chord, ia bukan under license. Walaupun ialah chord buat gitar untuk orang spesifikasi, dengan pengalaman dan pengetahuan dia ada buat gitar orang, dia buat gitar spesifikasi dia sendiri, keluar je nama chord. Dia tidak boleh juga, akan ada halangan dari segi undang-undang juga. Jadi dia keluarkan dia punya design ni. Sami pun keluar gitar, ada Sami Greg Bennett, ambil apa-apa elemen dia yang boleh lah. Kalau generic copy lah, dia tidak akan jadi under license. Jadi perkataan under license ni telah disalahgunakan banyak kali dalam gitar ni. Under license. Kalau nak faham, kalau kita cuba tengok dulu kereta Kia, kereta Naza. Kan kata Naza kan dekat belakang tulis under license by Kia. Betul lah, under license. Kereta tu Naza punya, cuma dia pakai teknologi, dia beli spare part semua, dalam body memang dalam dia Kia, keluar kok Naza, under license by Kia. Betul lah, dia jual sebagai Naza, dia asalnya Kia jual sebagai Naza. Itu under license. Under license kita bayar lesen untuk guna teknologi orang ataupun trademark orang, harta intelek orang. Yang setakat ni satu-satunya lah yang saya tahu replacement part yang ada license ialah Warmoth ni dekat US masa 60-an kan, bila kita nak Fender lah pada awalnya kan. Gibson ni tak cukup maklumat siapa yang ada license. Bila Warmoth keluarkan, Warmoth kan dia bukan macam Schecter, dia asal-asal macam Schecter, dia keluarkan neck, dia keluarkan body. Sekarang ni Warmoth dia Warmoth cuma keluarkan body dan juga neck. Jadi dia tak pernah keluarkan gitar.
Jadi dia tak ada logo pun. Dia ada logo, kalau Warmoth kalau ingat kan logo dia yang kura-kura main gitar kan. Tu Warmoth lah. Jadi dia dekat belakang neck tu ada Warmoth yang sekarang lah license by Fender. Pada asalnya dia buat tanpa kebenaran tau. Kemudiannya dia kena saman ke ataupun dirunding. Jadi setakat ni yang saya tahu satu-satunya yang replacement part yang under license ialah Warmoth. Sebab tu kita beli kalau kita nak ganti neck kita beli yang Warmoth mahal lah. Kalau kita nak juga Ash ke apa semua, Warmoth pasang simulator pasang, memang boleh fit Stratocaster, Telecaster. Kadang dia orang tukar-tukar, ada panduan dia kan. Memang itu memang satu-satu lah saya tahu replacement part yang license by Fender. Tetapi kita tahulah kan, kalau kat online ni Shopee ke Lazada kan, memang ada pengeluar mana-mana daripada China pasal replacement part. Itu setahu saya memang tiada license daripada Fender. Itu compatible market lah. Itu aftermarket yang tak sah lah kot. Memang mungkin tak sah lah. Sebab setahu saya memang Warmoth saja license. Begitu juga macam Schecter dulu. Tapi sekarang saya rasa Schecter dah tak buat replacement part lah. Dia dah buat custom, dia dah mula tinggalkan sikit idea Fender tu. Dia dah mula design sendiri. Schecter kan dah mula sendiri. Tapi yang mana yang boleh generic tu generic lah. Schecter dah membesar jadi diri dia sendiri sampai dia pun keluar SGR. Nama pun Schecter Guitar Research kan. Jadi itu perbezaan dia bila kita kata under license. Jadi jangan sebut Korg tu under license, jangan sebut Summit tu under license, tidak. Mereka adalah OEM. Dan jangan kata macam sekarang satu gitar lah SX SX kan boleh kata tiru bulat-bulat lah. Memang kalau patah pun tak payah beli Warmoth, ambil SX ni pasang pun boleh muat. Memang aftermarket compatible China. Itu masih lagi ongoing. Kita tak rapat tentukan. Okey, dan yang keenamnya yang ada dalam pasaran, itulah gitar yang kita katakan gitar palsu, gitar fake. Nak faham gitar fake ni senang je konsep dia. Kalau gitar tu dibuat oleh bukan syarikat pengeluar, tetapi letak nama syarikat pengeluar tu, nama tu yang cap decal tu, orang panggil logo tu decal tu. Kalau bukan keluaran Fender, bukan OEM Fender, bukan jenama besar, itu gitar palsu lah. Replika orang lain yang buat, walaupun custom shop yang buat, letak nama orang, gitar fake lah. Ambil kesimpulan yang mudah, itu gitar fake. Gitar palsu. Jadi cuma masalah gitar palsu ni memanglah you ambil harta intelek orang, dan kadang-kadang you boleh menjahanamkan reputasi brand apabila orang yang menyangka membeli brand itu memberi gambaran tidak elok kepada Fender. Bila you dengar main ni Fender, Gibson bunyi teruk, tetap memberikan mengganggu reputasi pengeluar asal. Itu gitar palsu. Cuma masalah sekarang ni kan, kita ada tanda-tanda lamaran lah, red flag. Kalau kita tengok gitar tu harga dia murah sangat, murah yang tidak berpatutan, tidak munasabah, bukan discounted harga murah yang tidak munasabah. Kalau kita kata dah lah, macam contoh Ibanez Jam dah lah mahal, ada pula Ibanez Jam Junior 2,000, kalau diskaun pun 1,000 lebih, tiba-tiba ada orang keluar 500. Harga pun tak munasabah. Lepas tu bila order online, sampai pula dia punya kualiti pun tak elok, sampai packaging tak elok, kualiti tidak elok. Memang kita fake lah. Itu masalahnya, harga murah tak munasabah. Dan tu pula harga murah tak munasabah. Lepas tu kualiti memang tak elok. Lepas tu tiba-tiba kata tak elok. Datang pun packaging pun tak elok. Dan tu pula pengedar pun kita tidak dikenali, bukan official. Pengedar hantar siapa-siapa kita pun tak kenal. Misteri sangat. Jadi penjelasan yang saya yakin ramai faham. Cuma sekarang ni satu isu yang perlu saya tegur lah, bila adanya kata mereka yang tertipu tu, memang kita tentang lah, kita elakkan yang tertipu. Apabila gitar fake ni yang menipu, yang membuatkan orang tertipu. Sekarang pun bahaya bila ada Squier dah lah murah, Gio dah lah murah, ada juga orang yang buat fake Squier dan Gio. Jadi itu sangat. Dan bila Gio 600, 700, Squier 600, 700, kadang-kadang ada orang boleh percaya dia beli gitar.
gitar tu ori dengan harga 300, sedangkan dia memang fake lah 300. Kadang-kadang gap tu tak jauh sangat antara 300. Jadi ada orang tertipu lah, orang yang kurang pengetahuan, kurang kajian lah, kurang bertanya orang. Jadi itu yang kita, peminat gitar, kita tak suka lah. Jadi jadi masalah yang timbul lah, kadang-kadang orang nak berkeras sangat kata berselisih faham ni, sebab dia fikir bila yang jual tu okey ni fake, terus terang kata ini fake, yang beli pun tahu dia beli fake. Itu satu, saya kata, budaya yang, sikap yang tidak positif lah, yang tidak menghormati harta intelek orang lah. Sebab kadang-kadang bila kita bangkitkan ini fake, alasan-alasan yang tidak munasabah lah. Dia kata, kita tidak kaya, kita pun kalau nak beli yang original mahal, kita pun nak rasa benda macam tu. Jadi benda ni senang saja boleh patahkan alasan macam ni. Sebab kalau soal bajet, ada banyak gitar-gitar yang branded tu pun dah keluarkan gitar yang bajet. Dah keluarkan gitar bajet Squier yang bawah 1,500 pun ada, Pot pun ada, brand itu. Kalau nak Fender, kita ada Squier, nak Gibson ada Epiphone, dan kalau nak Ibanez ada Ibanezio. Lepas tu pula nak gitar-gitar yang kata generic copy, kita ada gitar chord, tiru pula buat chord Harley Bentel, yang betul-betul tiru design, yang dibenarkan generic copy. Jadi sebagai orang yang ingin bermain muzik, apresiasi tu kena betul pada pengeluar, sebab mereka ni lah yang memberikan tools, instrumen yang you nak guna tu. Jadi tidak boleh pakai alasan murah. Dan sekarang pun ada lagi gitar-gitar yang lebih murah tapi mungkin kualiti yang ala kadar yang kurang sangat lah. Gitar-gitar tu nanti yang kategori lagi satu yang nanti saya akan cakap. Jadi bila palsu ni kita kena hormati sikit lah palsu ni. Kita jangan sampai, kalau gitar ni tidaklah menjadi scam, tetapi macam mana pula orang yang tidak sepatutnya kaya dari segitu, dan sebenarnya pada dasarnya memang akan merugikan pembeli, dan pengguna mungkin dapat duit tetapi akan merugikan pembeli sebenarnya. Walaupun dia kata dia tak ada, kalau kata dia tak ada bajet, dia tidak akan dapat, dia tidak bermula dengan yang betul. Kalau dia bermula dengan gitar Yamaha, sekarang yang murah, gitar Yamaha ataupun gitar chord, dia akan bermula dengan note yang betul. Sedangkan daripada gitar ni, kita bermain muzik ni untuk diri sendiri, untuk kepuasan diri, bukannya macam, dia bukan macam industri lain yang ada kepalsuan, macam kita beli handbag nak tunjuk kat orang LV. Banyak industri ada, ataupun jam tiru, jam palsu kan, jam fake Rolex palsu, ataupun LV palsu. Itu benda yang you pakai. Tetapi bila palsu ni macam kalau you bayangkan spare part kereta palsu, kan membahayakan. Kereta boleh tayar palsu, tayar celup ke apa kan, benda yang palsu tu, aftermarket yang palsu, kalau you beli palsu akan membahayakan lah. Dia akan membahayakan you punya pembelajaran bila you beli yang palsu. Jadi alasan harga murah tidak boleh, sebab kalau dari segi harga 300 pun ada, bukan branded sangat lah 300. Ini sekaligus saya nak bangkitkan tentang bila orang cakap made in China. Jadi bila kita kata made in China, adakah made in China itu palsu? Jadi macam saya terangkan tadi, kalau made in China, dia boleh jadi OEM. Sebab tu ada Squier made in China. Setakat ni kini Squier made in China, Epiphone made in China, ada dekat Epiphone Indonesia, ada dekat Squier Indonesia, Ibanez Gio made in China. Jadi bila kata gitar made in China, tidak semestinya gitar fake. Itu satu kategori lah, OEM. Satu lagi ialah jenama asal, memang jenama asli daripada China lah. Yang paling popular dan memang mantap kualiti, memang berpuas hati, gila nama SX. Kalau tengok tu memang sangat serupa, banyak macam Fender dan Gibson, tapi memang banyak Fender. Kita boleh sampai kalau nak gitar tone wood yang Swamp Ash, Mahogany Ash, Alder, dan dengan harga yang berpatutan, lebih murah daripada yang murah, boleh daripada SL aja ada. Sometimes masa awal pun I think saya rasa SL ni sengaja je tiru macam Fender sampai kita boleh tukar naik dia pasang. Memang ada buat. Sekarang saya tak tahu lah, dia makin maju, ada yang kata sebab SL ni pun dah mula jual di UK, dah mula jual di Australia, kadang-kadang dia dah mula ubah sual.
untuk mengelakkan tindakan undang-undang kot. Macam gitar asal ni pun memang ada gitar asalnya, macam selain pada SF ialah gitar, dia banyak kilang dekat China, Smiger, S-M-I-G-E-R, Smiger. Smiger ni memang brand China. Ada kilang dia guna nama brand Smiger, dan kilang tu juga offer OEM untuk orang yang nak buat gitar jenama sendiri. Kalau kita buka syarikat sendiri, kita dapat lah. Kita pergi hantar, kita tempah minimum dekat Alibaba.com, hantar gitar nama sendiri, kita boleh tak nama sendiri. Tapi gitar Smiger lah, sebab brand dia memang dia punya utama ialah Smiger. Itu yang saya suspect gitar macam BLW, gitar macam Zelda, gitar Moose Lady yang 200 setengah mendapat 300, yang lebih kurang RM300 boleh beli dekat Lazada, Shopee ni, ialah gitar asli lah. Kita tak boleh cakap gitar fake, memang gitar asli lah. Dia bentuk generic copy, kualiti kayu mungkin kurang sikit, nak dapat basswood susah lah kot, apatah gitar apa dia pakai kan, original. Lagi satu, berkenaan palsu ni pun ada juga dalam market ni, ada dua jenis juga palsu. Yang satu yang memang kita tak tahu asal usul, sama ada custom shop ke, orang lain buat belakang rumah ke, letak nama. Dan satu lagi bentuk palsu yang memang saya baru tahu lah, memang ada berlaku, ialah apabila sub brand tu dipalsukan. Contohnya kita jumpa gitar Squier Stratocaster, lepas tu dia kikis lambang tu, tepi tu dia letak Fender Stratocaster, memang ada. Tetapi boleh kenal dari segi kayu dia, dengan dia punya kadang-kadang ada yang setengah dia punya saiz yang lain sikit. Tu kena pakar lah. Sama juga macam ada orang ambil Epiphone Les Paul, dia kikis, dia letak decal, dia letak Gibson. Itu pun kira Gibson palsu tetapi Epiphone yang ori. Squier dia adalah Fender palsu tapi Squier yang original. Ada macam tu. Begitu juga Ibanez Geo. Ibanez Geo tu kan, Ibanez Geo kan banyak model RG. Jadi Ibanez Geo kalau you kikis, lepas tu you kikis Geo ke, biar Ibanez, lepas tu you tukar pick up semua nampak cantik, orang nampak ni Geo ke RG ni, nampak macam RG. RG ialah mid level Ibanez. So macam mana tu? Palsu ke tak? Kira kalau dijual sebagai Ibanez RG, kira palsu lah, sebab you dapat Geo original tetapi RG palsu. Tapi tak menampak lah. Tapi yang saya tengok video memang ada Squier, jadi Fender memang pernah jumpa. Jadi sikit sebanyak saya harap dapat jelas lah macam mana nak kenal gitar secara am lah, gitar asli dan gitar palsu, gitar fake, melalui jenis-jenis keluaran, supaya kita tidak keliru. Jangan gunakan supaya tidak keliru yang mengatakan custom itu fake, ataupun mengatakan OEM itu fake, ataupun generic copy itu fake. Yang kita nak faham ni, kita ingatlah setakat yang saya simpulkan ada 6 jenis lah: gitar asli yang daripada negara asal, gitar yang keluaran OEM, gitar asli juga, gitar yang generic copy, jenama lain tetapi mengikut kopi-kopi jenama yang popular, Stratocaster, Telecaster, Les Paul. Lepas tu gitar custom shop, ikut kita punya spesifikasi. Dan sepatutnya custom shop boleh jadi sah, boleh jadi palsu. Dan kalau yang sah tu, selalunya yang lebih baik tu cantik lah. Ada yang official, ada yang daripada custom shop. Dan yalah, dan akhirnya yang spare part under license, kita ada gitar yang spare part under license, one more, dan pasang-pasang one more juga rupa macam Fender. Itu satu contoh yang ketara lah, under license. Dan akhirnya kita ada gitar yang palsu lah, yang kita ada semua tanda-tanda amaran, red flag tu, macam nak kenal. Jadi harap sesi perbualan hari ini dapat membantu sedikit menyelesaikan apa yang tidak faham, dan sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, ataupun ada isu, ada poin yang saya tidak tepat, sila betulkan, kita bincang bersama. Jadi saya rasa ke arah kata apresiasi yang positif terhadap permainan gitar